Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya sebagai kolej Anak Winti yang bernombor metrik di 20191087444 merupakan pelajar semester 2 yang mengambil kursus Jazah Jana Muda Sains Sukan Rehabilitasi Sukan. Pada hari ini saya ingin membentangkan pentafsiran akhir saya dalam subjek Falsafah Ilmu yang berkod SNF 3012, di mana saya berada di kumpulan K, di mana saya akan membentangkan soalan 3 merupakan soalan yang saya pilih daripada 3 soalan dalam pentafsiran akhir ini. Tajuk bagi soalan ketiga tersebut ialah perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sakinah kerana betul-betul lumus dalam memberi ilmu dalam subjek falsafah ilmu ini. Sebelum pembentangan, saya ingin memberitahu bahawa dalam pembentangan saya ini terdapat 4 bahagian. Yang pertama ialah pengenalan, kedua pengujahan, yang ketiga ialah perbandingan, dan juga yang terakhir refleksi. Untuk pengenalan, saya akan menerangkan definisi epistemologi secara semantiknya. Epistemologi bahasa daripada perkataan Yunani, di mana episteme yang bermaksud pengetahuan, mengenal logos, bermaksud hujah logik. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Sudah tentu kita tahu bahawa tajuk ini, bahawa topik yang saya pilih ini, dia ingin membandingkan tentang ilmu pengetahuan pada modernisme dan juga pasca modernisme. Baiklah, kita akan ke bahagian yang seterusnya, iaitu pengujahan ataupun pembahasan. Okey. Pertama kali saya ingin menerangkan definisi modernisme. Modernisme bukan sekadar suatu perkataan biasa, ia merupakan signifikan penting di mana ia mempunyai kaitan dalam pembinaan tamadun. Konsep modernisme berasal daripada perkataan Latin iaitu modo, yang bermaksud recently, just now, dan ia digunakan pada abad ke-15 yang diperkenalkan Krishnan Kumar pada tahun yang dikemukakan oleh Krishnan Kumar tahun 1995. Berpandukan rujukan yang dilakukan Ghazali Darussalam pada tahun 1998, definisi modernisme boleh nyatakan sebagai sesuatu yang bersifat kini atau baru berhubung dengan waktu yang berlalu atau waktu kini. Dalam konteks ini, sesuatu yang baru selalunya dikaitkan dengan perubahan, di mana perubahan tertaluk apa selama ini ada dan kemudian yang mungkin diganti dengan yang lain, atau boleh dipahami juga sebagai suatu tindakan pengubahsuaian. Menurut kamus kini, iaitu 3 definisi kompleks dapat dijelaskan secara literal. Kamus Dewi Bahasa Oxford Fajar 2008, kataan modernisme didefinisikan sebagai idea, kaedah atau gaya moden. Untuk perkataan moden pula membawa maksud moden bagi perkataan modernity, iaitu kemodenan. Berdasarkan artikel yang bertajuk Pengalaman Modernisasi dan Skolarisasi di Asia oleh Samsul Amri pada tahun 19, secara tidak langsung menjelaskan perbezaan mana antara modernisasi dan modernisme. Baginya, modernisme dan modernity merupakan dua komponen yang sama yang menjadi teras kepada proses modernisasi. Modernity dikatakan sebagai material kepada modernisasi. Modernisasi pula merupakan gagasan ideologikal mengiringi fenomena modernisasi. Okey, seterusnya kita pergi pembahasan pasca modernisme. Pertama kalinya saya akan menjelaskan definisi. Menurut Kamus Dewan, pada tahun 1994, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Modern pula maksud dari masa sekarang. Berkaitan dengan masa kini, iaitu baru cara kaedah dan baru dan muktahil. Dr. Sidi Ghazabah pada tahun 1973 mendefinisikan modern sebagai pembaruan, iaitu yang lama ditinggalkan, orang melangkah kepada baru atau peristiwa yang mengandungi gerak membawa hakikat perubahan. Modernisasi merangkumi 2 dimensi luas. Pertama, perkembangan struktur sosial ditandai dengan perbezaan, diversifikasi dan pemisah di suatu
berlakunya perubahan umum sistem sosial, integrasinya kembali di sekitar suatu metrik dan struktur yang berbeza. Kedua, modernisasi meliputi perkembangan dan melalui terus-menerus kelangsungan modernisasi rangkaian, sikap, ekspresi dan tujuan tersusun menurut Kelvin Clotzider pada tahun 1985. Menurut Zakaria Stapel 1999, pasca moden ialah pahaman yang bersifat anti-agama atau anti-Tuhan, kerana pasca moden ialah lanjutan dan edisi baru pada pahaman sekularisme barat moden jika dipahami dengan mendalam lagi. Menurut Sarum Sulaiman pada tahun 2000 merumuskan bahawa pasca moden ialah dominasi budaya atau logik dari budaya kapitalisme yang bermula pada Perang Dunia Kedua. Baiklah, kita akan lihat perbandingan dari aspek epistemologi di antara pasca modernisme dan juga modernisme. Baiklah, sebelum kita pergi ke perbandingan di antara modernisme dan juga pasca modernisme, kita akan melihat tokoh-tokoh yang telah terlibat dalam pasca modernisme. Di antaranya adalah Jeans Francois Lyotard. Jeans Francois Lyotard ataupun lebih dikenali sebagai Lyotard telah membincangkan mengenai pasca moden dalam penulisan beliau, The Postmodern Condition, bahawa pasca moden telah muncul di negara-negara pasca industri, terutama yang Eropah dan Amerika. Tokoh yang seterusnya adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida merupakan antara tokoh yang berpengaruh dalam pasca modernisme. 3 tahun sebelum terbitnya buku The Postmodern Condition, iaitu pada tahun 1967, Jacques Derrida pada tahun 1976 telah menerbitkan 3 buah buku serentak. Antaranya adalah The Writing and Difference of Grammatology and Speech and Phenomena. Hasil daripada karya beliau bukan sahaja mendapat sambutan di Perancis, malah turut mendapat sambutan di Amerika. Baiklah, seterusnya kita akan melihat tokoh yang seterusnya yang sangat berpengaruh, iaitu Michael Foucault. Michael Foucault merupakan antara tokoh yang sangat berpengaruh pada pasca modernisme. Beliau berpendapat bahawa pemodenan telah melahirkan ilmu dalam pembentukan diskursif, iaitu ilmu yang dibina, disusun, diiktiraf serta dihubung kait antara satu sama lain dengan tujuan untuk mengesahkan keilmuan terhadap sistem pemikiran dan budaya masyarakat barat moden. Baiklah, kita akan pergi mengenai lebih lanjut perbandingan antara pasca modernisme dan juga modernisme dari aspek epistemologi. Okey, baiklah, kita akan pergi perbandingan. Okey, saya akan membahaskan perbandingan daripada pertama kali saya akan menceritakan modernisme. Modernisme bermula ke arah bahagian pengaturan abad dan dipengaruhi oleh inovasi sistem kepercayaan baru yang mempunyai masa kenderaan seperti masa kini, kenderaan, pesawat, telefon, radio, transmisi, hipotesis relativity, hipotesis kemajuan, Maximus dan perspektif Freud mengenai tidak sedar. Akibat daripada kesan ini adalah bahawa seniman merasa mereka tidak perlu lagi untuk menunjukkan yang tepat tentang apa yang diharapkan untuk membuat komposisi acuan, pencitraan, musik dan lain-lain pada hari convention tidak lagi peninggalan yang tidak dapat disentuh. Walaupun seni konvensional di semua adat jauh itu menekankan pentingnya kesesuaian, iaitu satu zaman harus mengikut langkah-langkah dan praktik serupa dengan
dengan yang lalu, seni yang dicadangkan oleh modernisme bersifat analisis, seperti yang mana kemajuan dan pikiran baru dalam pemeriksaan tinggal seni dan apa dilakukan oleh para seniman kini dapat diperluas. Pada dasarnya seni menjadi apa saja yang dapat Anda tarik. Pasca modernisme pula memberi reaksi terhadap seni moden yang bertahun-tahun. Apa yang dibuktikan oleh modernisme ialah selama 50% kedua abad ke-20 adalah bahawa tidak ada satu pun pemikiran atau struktur dalam seni kerana eksperimen selama 1 tahun cukup untuk menyelidiki bingkai baru dengan tujuan menjadikan sesuatu baru atau moden. Hanya akan menjadi sesuatu yang besar dan tidak material dari satu pada ketika itu diteliti atau dibuat. Dengan cara pasca moden, dijamin kesegaran habis, mereka mendakwa seperti komen dan sebagainya. Pematah masa lalu, sejalan dengan itu, seniman pasca moden tidak boleh lagi jadi kaedah baru untuk membuat seni. Namun, karya seni kini berubah menjadi perpersaan tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Pemikiran tambahan mengenai pasca moden adalah pasca modernisme bahawa pembuat atau seniman tidak boleh dianggap sebagai imajinatif. Sebaliknya, inovatif adalah ciri khas dari keberadaan dengan tujuan bahawa seorang seniman, jika dia menyesuaikan diri dengan rentetan daya cipta yang sangat besar, ini akan menjadikan alat yang lebih besar dan menyebabkan standar seni mengenai pasca modernisme. Itu saja yang saya dapat kongsikan mengenai perbandingan di antara modernisme dan juga pasca modernisme dari sudut epistemologi. Okey, kita akan pergi kepada refleksi diri. Pada refleksi diri, pada awalnya saya telah mencari beberapa maklumat dan informasi mengenai pasca moden dan juga modernisme. Dan akhirnya saya mendapati maklumat dan kesahihan sangat susah untuk dicari kerana pelbagai maklumat yang disampaikan kebanyakannya merupakan informasi dari blog dan juga tak ada maklumat yang betul-betul sahih ataupun lebih-lebih tepat daripada pihak-pihak tertentu yang boleh dipercayai uh, seperti uh, Dewan Negara dan juga badan-badan yang dapat dipercayai menulis mengenai tentang pasca moden dan juga modernisme ini. Ini menyebabkan saya suka untuk mencari bahan-bahan yang betul-betul sahih dan juga saya terpaksa memeriksa sendiri blog-blog tersebut dan juga terdapat dan saya telah mengambil beberapa maklumat yang saya boleh percayai daripada blog-blog tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.